Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Okey, untuk yang belum kenal, nama saya Dr. Rohaizat bin Daud dari Klinik Sabah, Kota Kinabalu. Kepakaran saya adalah membantu kaum lelaki, dewasa dan kanak-kanak untuk bersunat dengan selesa, cepat dan selamat untuk mendapatkan burung yang sihat, bersih dan menjadi idaman wanita. Saya juga adalah doktor perubatan keluarga yang membantu pasangan yang masih lagi belum dapat anak untuk membuat pemeriksaan awal kesuburan sebelum saya rujuk untuk berjumpa dengan doktor pakar kesuburan di hospital swasta ataupun hospital kerajaan. Okey. Jadi, petang ni saya nak cerita pasal isu masalah kita lah sebagai tukang sunat. Kalau di hospital mungkin juga MA yang buat sunat. Apabila kita menyunatkan lelaki dewasa ataupun kanak-kanak yang berbadan kempal. Apabila mereka berbadan kempal ataupun gemuk, selalunya masalah yang dihadapi oleh mereka ialah kita nampak macam dia punya zakar, batang zakar dia tenggelam di dalam lapisan lemak. Tenggelam di dalam lapisan lemak. So nampak macam zakar dia tu pendek. Kalau anda seorang ibu ataupun bapa tengok anak anda yang gemuk tu nampak macam dia punya zakar dia pendek. Sebenarnya bukan zakar dia pendek, tetapi zakar dia tu tenggelam di dalam lapisan lemak yang tebal. Lalu nampak dia punya kulit saja yang di sebelah luar tu. Sekejap saya cari gambar kalau ada. Saya lukislah, bagus saya lukislah, senang. Beza antara normal penis yang normal dengan penis yang kita cakap. Mana saya punya pen hitam? Oh, ada dekat sana. Sekejap Okey, masalah symphysis pubis. Kita lukis dulu lah. Saya lukis dulu untuk mereka yang yang ini biurit yang ini tenggelam, yang ini normal. Nampak tak? Masalah ibu bapa yang ada anak yang berbadan besar. So kita nampak mereka yang berbadan besar, akan tenggelam di dalam lapisan lemak. Macam mana rupa mereka yang berbadan besar ni, dia punya zakar dia tenggelam di dalam lapisan lemak. Okey, kita tengok Ini ialah dia punya tulang. Ini tulang symphysis pubis lah, pubic bone. Okey. Pubic bone dia, jadi dekat sini ialah dia punya ini dia punya batang zakar dia lah. Batang zakar dia gini, kepala dia begitu. Okey. Jadi mereka yang berbadan gemuk selalunya dia akan, ini dia punya tulang, ini dia punya lelau, dia punya lapisan lemak dia tebal. Jadi ini dia punya gini kan. Nampak? Boleh nampak kan? So ini dia punya tulang, ini dia punya batang zakar. Lebih separuh daripada batang zakar dia tu tenggelam di dalam lapisan ni lemak. Ini adalah fat layer sebenarnya. Jadi dia punya panjang zakar yang kita nampak ialah yang ini. Ini je yang kita nampak. Ini yang kita nampak. Setengah orang kadang-kadang kalau budak yang terlampau gemuk kan, kadang-kadang dia punya lapisan lemak dia sampai sini. Jadi kepala dia hanya keluar sikit saja. Hampir kesemua batang zakar dia berada di dalam lapisan lemak yang sangat tebal. Okey. Untuk orang yang normal, lelaki yang normal, tak kira lah dia budak ke ataupun dewasa, ini dia punya tulang pubis, pubic bone kan. Jadi ini dia punya apa tu? Dia punya zakar dia tu, kepala dia. Jadi mereka yang mempunyai kurang lemak, dia punya panjang dia tu, lapisan lemak dia tipis kan. Jadi dekat sinilah lapisan lemak dia. Okey. Ini lapisan lemak dia. Fat layer dia. Nipis kan? Jadi ini adalah zakar yang kita boleh nampak. Normal ataupun kurus lah. Okey. Nampak beza kan? Kalau mereka yang gemuk, lapisan lemak dia tebal sehingga menenggelamkan hampir keseluruhan panjang itu dia punya batang zakar. Tetapi sekiranya orang tu normal, maksudnya dia punya badan dia tidak gemuk, kurus kan? Jadi kita boleh nampak dia punya zakar dia di luar. Jadi mudah untuk sunat tu dilakukan. Apabila mudah sunat untuk dilakukan, jadi dia punya proses dia lebih cepat berbanding yang badan besar ni.
Yang itu yang kedua. Yang ketiga, apabila apabila kita lepas sunat, dia akan ada luka kan, luka. Kalau yang berbadan kurus ni, dia punya luka tu kita boleh nampak di sinilah. Luka jahitan dia. Okey, luka jahitan dia di luar sini. So lebih mudah untuk kita jaga, lebih mudah untuk kita pantau, lebih cepat untuk dia kering sebab dia terdedah dengan udara, dia kering. Dia kering, dia akan cepat sembuh. Berbanding kalau katakan dia punya lalu dia tenggelam di dalam lapisan lemak, apabila dia bangun, apabila dia duduk kan, dia punya lalu dia akan termasuk jauh ke dalam. Jadi dia punya luka dia pun sebenarnya akan tenggelam. Luka dia akan tenggelam di dalam lubang yang terhasil akibat selepas kita potong kulup dia tu. Kita potong kulup kan. Tapi disebabkan kita nak jahit balik, saya jahit dekat dalam lah. Jadi dia punya luka tu tenggelam di dalam lapisan lemak. So ini akan menyebabkan kesukaran untuk prosedur tu dilakukan. Malah kalau katakan anda seorang ibu bapa, ini juga akan menyebabkan kesukaran untuk anda jaga tu luka sebab luka tu tidak berada di luar. Luka tu berada di dalam, tenggelam di dalam lapisan lemak. Oleh itu, selalunya ibu bapa yang bawa anak gemuk dan dia punya lalu tenggelam ataupun dia punya zakar tenggelam, memang kita akan bagi tahu yang akan ada kesukaran untuk kita jaga dia punya luka. Kena ada ekstra rawatan, bukan rawatan lah, ekstra attention, perhatian yang lebih kepada ibu bapa untuk mereka tekan lapisan lemak ni supaya lalu dia keluar, baru kita boleh cuci luka dia. Bila dah tekan terkeluar tu, dia dah cuci, bila dilepaskan tu tekanan, dia akan termasuk balik ke dalam. So ini adalah isu yang sangat kerap saya jumpa. Apabila kita buat sunat, tak kira lah lelaki dewasa ke kanak-kanak ke, yang mempunyai lapisan lemak yang tebal sebab dia punya zakar dia tenggelam. Okey. Jadi sebenarnya bukan zakar dia pendek, tidak. Zakar tu tak pendek, zakar tu dia punya saiz dia normal. Tetapi disebabkan oleh lapisan lemak dia tebal sehingga menenggelamkan hampir keseluruhan dia punya batang zakar tu, maka kita nampak macam dia punya zakar dia pendek. Yang ini ialah corpus cavernosum dia lah, corpus cavernosum dia. Okey. Berbanding mereka yang ada lapisan lemak yang nipis. Kalau tak percaya, anda boleh tengok. Kalau sekiranya anda ada anak lelaki, tengok. Kalau dia punya lalau dia keluar, maksudnya dia kurus dan kita nampak dia keluar, lebih mudah untuk kita tengok ada keliling dia tu kan. Lebih mudah untuk pada di bawah dia punya kepala tu, kawasan untuk kita jaga dia punya luka sunat tu di luar. Kalau yang berbadan gemuk, dia punya luka kan tenggelam ke dalam. Okey? Okey, terima kasih Harley, selamat petang. Edi Junior, selamat petang. Nur Hayati, selamat petang. Waalaikumsalam. Syahazah, Syarifah. Kiki Telipur, terima kasih. So inilah masalah yang selalunya dihadapi oleh mereka yang ada anak lelaki ataupun ada suami lelaki yang berbadan gemuk disebabkan oleh lapisan lemak dia tebal. Kita nampak macam punya zakar dia tenggelam di dalam lapisan lemak. So dia susah untuk kita jaga, dia susah untuk kita cuci, dan mungkin dia akan mengambil masa yang lebih panjang untuk sembuh berbanding mereka yang ada luka di sebelah luar. Dia akan jadi lebih teruk sekiranya ada hematoma. Ada hematoma maksudnya bentan, dalam bahasa Melayu dia bentan. Kalau ada pendarahan kan, kalau pendarahan tu di luar sini, at least kita lebih mudah untuk handle. Tapi kalau dia punya hematoma dia berada di dalam, maka kita susah nak explore, nak kena tekan, nak explore untuk kita clearkan tu hematoma. So ini akan menyebabkan orang yang berbadan gemuk ni selepas sunat, kalau ada komplikasi, dia punya intervention dia agak sukar. Okey. Okey, ada soalan tak? Ada soalan tak pasal masalah lelaki dewasa ataupun kanak-kanak yang gemuk ni sewaktu bersunat? Walaupun ada setengah kita fahamlah, ada setengah doktor senior yang selalunya kalau dia orang buat gunakan gunting, dia orang susah nak buat untuk mereka yang berbadan gemuk ni. Tapi kalau katakan yang macam saya, kita boleh buat, tak jadi masalah.
Dan isunya juga ada juga isu di mana walaupun selepas sunat dia punya kepala dia masih tak keluar. Walaupun lepas sunat kepala dia masih tak keluar. Selalunya kalau untuk yang berbadan kurus kan, lepas sunat memang kita boleh nampak kepala dia keluar. Tapi untuk yang berbadan gemuk ni, walaupun lepas sunat kepala dia tetap tak keluar. Sebab apa? Sebab kepala dia masih tenggelam di dalam lapisan lemak walaupun sudah bersunat. Okay. So hopefully apa yang saya explain ni dapat memberikan anda manfaat. Saya tahu setengah orang tidak menghadapi masalah sebegini. Tetapi sejak kebelakangan ini saya terima banyak message, daripada YouTube channel saya, ada yang WhatsApp, ada juga yang bagi feedback selepas sunat, cakap masih lagi kepala tidak keluar. Tapi bukannya sunat tu tak sempurna, tapi disebabkan oleh keadaan lapisan lemak yang terlampau tebal menyebabkan kepala dia masih tenggelam di dalam lapisan lemak. Okey? Okey, ada soalan? Jadi boleh sunat ke tidak? Boleh. Kalau orang yang tukang sunat tu ataupun surgeon tu bagus dan pandai, ada pengalaman, selalunya dia orang boleh buat. Ada juga yang tak boleh buat, so kena cari orang yang pandai buat. Kalau tak pandai buat nanti dia salah buat, mungkin dia akan menyebabkan mungkin dia terlampau, kalau terlampau pendek dia potong, kadang-kadang kita takut terlampau banyak kulit yang dibuang, kita takut dia punya zakat tu menjadi terpendek pula, pun ada juga, tapi itu jarang berlaku sekiranya doktor yang buat tu tahu apa yang dibuat lah. So ini isu dia untuk mereka yang ada masalah kegemukan sewaktu nak buat sunat. So saranan saya ialah mereka yang berbadan besar sebelum sunat adalah lebih bagus untuk cuba kurangkan berat badan. Memang kanak-kanak memang sukar, especially zaman COVID ni, semua orang duduk di rumah, main game, tengok kelas pun di rumah sejak. Tapi still nak kena turunkan berat badan supaya kita lebih mudah untuk buat sunat dan dia punya komplikasi dia lebih mudah untuk kita kawal. Okey? Okey, terima kasih untuk yang dah bersama-sama dengan saya pada petang ini. Hopefully anda belajar sesuatu. Jangan lupa like, jangan lupa love, jangan lupa share, jangan lupa tag kawan-kawan, jangan lupa like dan follow Klinik Sabah dan Sunat Home punya FB page. InsyaAllah kita akan jumpa lagi besok petang pada waktu yang sama dengan topik yang lain. Assalamualaikum dan selamat petang.